Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Segala puji dan puja dirafakkan ke hadrat Ilahi atas segala kurniaan yang berpanjangan. Seterusnya selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru sepanjang zaman. Doa dan keampunan kepada umat baginda sehingga ke akhir zaman. Pertamanya sekalung penghargaan dan terima kasih buat pensyarah kami, Puan Karimah binti Mamat, yang mana tidak loket mencurahkan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman melalui subjek PDUP 2132, iaitu profesionalism keguruan. Tanpa bimbingan daripadanya amat sukarlah untuk kami memahami pelajaran dan menyiapkan tugasan kerja kursus ini. Semoga jasa baik dan budi pekerti sentiasa menjadi bekalan di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, untuk pembentangan edisi kali ini, insya-Allah kami dari kumpulan 4 akan membentangkan analisis isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan guru. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertamanya Ustaz Ahmad Maliki bin Mak Daud. Yang kedua Ustaz Ahmad Muhaimin bin Muhammad. Yang ketiga saya sendiri, Ahmad Nasruddin bin Yusuf. Dan yang keempat Ustaz Burhanuddin bin Mamat. Okey, baik. Sebagai pengenalan lah bagi isu yang ingin kita bentangkan hari ini, sekiranya kalau kita lihat secara dalam lah, ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial saling berkait rapat dengan masyarakat yang berstatus guru. Okey, guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang mana dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Guru perlu menguasai ilmu psikologi dan ICT supaya dapat mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembelajaran dan dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai impaknya, guru yang menguasai teknologi maklumat dan komunikasi dapat membimbing pelajar mencapai akademik yang cemerlang. Okey. Seterusnya, guru perlu mendukung kita-kita untuk membanteras sindrom sosial dalam perkarangan sekolah dan masyarakat kita. Rentetan daripada itu, guru perlu sentiasa bekerjasama dengan ibu bapa untuk mengetahui kemuskilan pelajar-pelajarnya di sekolah. Kemudian guru selalu diibaratkan sebagai lilin lah. Lilin yang membakar diri untuk apa? Untuk menerangi diri orang lain. Ya. Guru dapat membentuk pelajar yang cemerlang dalam akademik dan kurikulum serta berakhlak mulia. Oleh itu, profesi guru semakin mencabar berbanding dengan zaman-zaman yang silam. Sekali dalam pengenalan ini, guru perlu mematuhi kod etika keguruan Malaysia melalui peraturan tata kelakuan dan tata tertib penjawat awam dalam Akta SPRM 2009 dalam memartabatkan
profesionalisme keguruan. Terus dikongsi apakah isu yang timbul di Malaysia ni? Antara isu-isu yang timbul dalam kalangan guru, pertamanya antara isu yang hangat pada waktu ini, pada masa kini ialah antaranya isu vaksin. Isu guru besar ataupun guru menyeleweng dana sekolah, isu gangguan seksual, isu kesantunan tingkah laku guru dan sebagainya. Untuk mengulas berkaitan dengan isu-isu ini, saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Ahmad Nasruddin bin Yusuf selaku pembentang yang pertama, dan tidak lupa juga kepada sahabat saya Ahmad Muhammad bin Muhammad dan Ustaz Ahmad Maliki bin Muhammad Daud. Seterusnya saya akan meneruskan perbentangan yang sinembongan daripada bentangan daripada sahabat saya berkaitan dengan isu semasa yang berkait dengan etika dan perundangan guru. Sebagaimana kita maklum bahawasanya seorang guru dia terikat dengan kod etika keguruan Malaysia melalui peraturan tata kelakuan dan tata tertib sejawat awam dan Akta SPM sebagaimana yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dalam memertabatkan profesionalisme guruan. Jadi hasil daripada analisis kumpulan kami, dapatan daripadanya ialah isu yang pertama berkaitan dengan etika dan perundangan guru ialah guru enggan divaksin. Antara puncanya berlaku hal sedemikian ialah kerana guru mementingkan diri sendiri. Sifat tersebut menyebabkan kesan terhadap masyarakat, sekolah dan kerajaan itu sendirilah. Saya memetik satu laporan daripada Berita Harian pada 1 Oktober 2021. Laporan ini menyatakan bahawa 2,000 orang guru setakat daripada 1 Oktober 2021 seramai 2,000 orang guru enggan divaksin. Akibat daripada demikian, pelbagai komentar diberikan kepada golongan pendidik maupun masyarakat. Disebabkan vaksin, ramai pekerja swasta terhentikan. Tidak terkecuali kapitan kerajaan seperti tentera, polis dan kaki tangan awam yang lain angkara menolak vaksin. Tidak terkecuali juga guru-guru. Kesannya boleh dilihat pada pelajar-pelajar. Hakikatnya vaksinasi adalah satu usaha untuk menghindarkan diri daripada terkena jangkitan virus yang masih menular, sekaligus agar kita dapat kembali hidup seperti biasa. Realitinya sudah sampai masanya Kementerian Pendidikan PM bertugas dengan arahan dan keputusan untuk kepentingan ramai mendepani skop lebih besar dan luas terhadap guru yang menolak vaksin. Walau apapun alasannya, perlu mempertimbangkan agar menerima arahan ini dalam usaha bersama menangani pandemik ini. Antara solusi bagi masalah ataupun isu ini
Yang pertama, memindahkan guru-guru yang enggan divaksin keluar daerah sebagaimana kenyataan Menteri Pendidikan Senator Dr. Razif di dalam sidang media beliau menyebut sekiranya guru yang enggan meminum vaksin COVID-19 menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP terjejas, mereka berkemungkinan akan ditukarkan tempat lain, kata Datuk Dr. Razdi Jibin. Ni saya baca dalam MTA. Guru enggan divaksin mungkin ditukarkan ke tempat lain. Menurutnya lagi, Menteri Kanan Pendidikan itu berkata demi kepentingan perkhidmatan dan keselamatan pelajar, pihaknya sedang melihat cara untuk membawa seluruh guru terbabit dari sekolah yang bermasalah, dan cara solusi ialah melakukan pertukaran tempat mengajar. Baca lagi, sebelum ini guru yang tidak divaksin tidak boleh mengajar secara bersemuka tetapi kena hadir ke sekolah dan akan ditetapkan di tempat pas dan ada tugasan yang mereka perlu lakukan. Namun apabila kita lihat data, kita dapati di sekolah tertentu ada guru yang tidak mahu divaksin mengajar subjek yang sama. Jadi macam mana nak teruskan pembelajaran dalam konteks ini, katanya. Beliau berkata perkara itu tidak boleh dilibatkan berlarutan dan pertukaran tempat mengajar termasuk melibatkan perpindahan antara negeri mungkin terpaksa dilakukan bagi menyelesaikan masalah tersebut. Selain daripada itu, antara solusi bagi isu ini ialah perlu diasingkan dari guru yang sudah divaksin. Bukan guru sahajalah, termasuk juga pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar tak boleh duduk bersama. Sebab bila seorang guru ni tidak divaksin, imun ataupun protection dalam tubuh dia untuk melawan COVID-19 ni tidak kuat. Selain daripada isu guru enggan divaksin, selain daripada isu tersebut, salah satu lagi isu guru kurang mahir IT. Walaupun isu guru kurang mahir tidak ada kaitan dengan etika perguruan, tetapi dia berkait dengan accountability seorang guru. Untuk menghasilkan guru yang berkualiti, haruslah guru itu mempunyai kemahiran IT ataupun mahir teknologi untuk memudahkan seorang guru itu melakukan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagaimana kita tahu, pada zaman 2021 ini adalah zaman teknologi. Semua industri termasuk pendidikan tidak dapat lari daripada teknologi. Jadi seorang guru itu perlu mahir terhadap teknologi. Kenapa guru perlu mahir teknologi? Apakah sebab dia? Supaya murid-murid dapat melihat kepada guru tu bukan sekadar seorang guru yang semata-mata mengajar, tetapi dia juga ialah seorang guru yang IT. Oh gitu, okey. Seterusnya, untuk pembentangan yang seterusnya, saya menyerahkan kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
terima kasih diucapkan kepada saudara Ustaz Borhan di atas pembentangan tentang isu-isu yang seringkali terjadi dalam bidang pendidikan. Dan seterusnya saya akan menyambung isu lain berkaitan dalam bidang pendidikan yang sering juga terjadi, iaitu isu penyelewengan dana sekolah. Itu berkaitan dengan keuangan yang ada di dalam sekolah. Okey, saya memetik daripada akhbar, di mana kalau kita tengok dalam kereta akhbar tu, kita nampak guru besar didakwa menyeleweng RM75,000 jumlah sumbangan pelajar. Dan seingat saya ini ada artikel mengenai penyelewengan kumpulan Wan Amanah Pelajar Miskin (WAM) yang diberikan daripada kerajaan, diperuntukkan kepada kerajaan, disalurkan kepada setiap sekolah untuk pembahagian kepada murid-murid yang berkeperluan dan yang layak terima lah. Okey, kita bercakap mengenai isu penyelewengan ni, semestilah ada sebab dia, ada penyebab dia mengapa terjadi perkara ini tak? Ustaz, apakah sebab berlakunya penyelewengan wang di sekolah? Saya memetik daripada buku panduan mengenai antara faktor-faktor penyebab berlakunya penyelewengan wang di dalam sektor pendidikan. Buku ini menjadi rujukan dan panduan bagi segala urusan-urusan pentadbiran dan pengurusan wang di sekolah lah. Okey, kita tengok dalam buku ni, dia ada menulis tentang isu dalam pengurusan kewangan dan pentadbiran pejabat. Ini adalah 6 bidang utama berkaitan dengan pengurusan kewangan, dan berlakunya penyelewengan ini daripada salah satu bidang utama ni lah. Macam contoh kita kata petikan akhbar tadi, guru besar didakwa 75,000 menyeleweng wang. Mungkin ini adalah pengurusan perolehan, iaitu dana yang diterima daripada sekolah daripada pihak kerajaan lah, pihak persekutuan dibagi kepada sekolah. Mungkin pengurusan perolehan tu tidak dijaga dengan seeloknya, ataupun berlaku keterisan ataupun kebocoran lah. Mana-mana mungkin itulah berlaku penyelewengan tersebut tu. Antara faktor juga berlakunya penyelewengan ni, salah satu faktor berlakunya penyalahgunaan wang di sekolah adalah disebabkan guru tersebut tidak dapat menghayati kod etika profesionnya yang menggariskan batas-batas tata cara pengurusan kerjayanya. Ini adalah faktor yang pertama, mungkin berlakunya ketirisan ataupun penyelewengan wang di sekolah. Dan dalam artikel ini juga menyebut faktor yang kedua itu, di samping itu juga masalah penyalahgunaan wang ini berlaku adalah disebabkan lemah dan kurangnya kefahaman dalam prosedur menguruskan kewangan sekolah. Dan benda ni juga, poin ini juga disebut dalam buku pengurusan pentadbiran yang saya kongsikan sebentar tadi lah. Dan yang seterusnya, etika dalam profesi yang lemah. Itu bagaimana seorang guru tu tidak mempunyai etika yang tinggi terhadap profesion gurunya, profesion dalam bidang perguruan. Maksudnya guru itu tidak memiliki satu sifat sivil yang tinggi lah. Sebabnya punca berlaku penyelewengan adalah disebabkan rasa tanggungjawab dia terhadap profesion guru tu tiada dalam diri, menyebabkan dia ni tamak ataupun mengejar wang yang dikira jalan belakang, tidak halal lah. Okey, seterusnya, selain itu juga masalah penyalahgunaan penyelewengan wang ini berlaku kerana sikap pihak pentadbir
yang tidak menguatkuasakan pemantauan terhadap pengurusan wang di sekolah. Penguatkuasaan pemantauan yang tidak efisien ataupun tidak dipantau secara berkala menyebabkan ada beberapa pihak yang mengambil peluang untuk menjanah pendapatan yang tidak adil, mengambil kesempatan. Seterusnya, saya juga mengambil daripada artikel ni. Selain itu juga, beliau menulis terdapat setengah pihak pentadbir yang tidak memahami dan masih kurang jelas tentang prosedur pengurusan perbelanjaan di sekolah. Ini mungkin berlaku kerana maklumat tidak sampai dengan secukupnya. Ini perkara biasalah. Mana-mana jabatan pun berlaku perkara ni, perkara biasa. Maklumat tidak sampai dengan cukup. Tidak berlaku dalam keuangan saja ni. Dalam pengurusan pengendalian sekolah pun kadang-kadang pihak sekolah tu dapat daripada maklumat daripada pentadbir macam lain. Pentadbir dapat maklumat daripada pihak atasan dia tu arahan lain. Sebab itulah berlaku tidak ada persamaan maklumat. Persamaan maklumat di dalam arahan. Okey. Itulah antara punca berlakunya penyalahgunaan wang ataupun penyelewengan wang di sekolah. Apakah kesan negatif ke atas penyelewengan ini? Kesan negatif yang timbul sekiranya terdapat penyelewengan wang di sekolah. Okey. Yang pertamanya, profesi ini akan dipandang rendah oleh masyarakat. Tentulah seorang guru yang tercemar dengan tuduhan penyelewengan ini akan dipandang rendah lah. Maksudnya masyarakat ni tidak akan rasa hilang hormat kepada guru yang melakukan perkara itu. Masyarakat akan mempertikaikan kredibiliti dan accountability seseorang guru. Menurut Mahathir, guru-guru dituntut supaya mempunyai sasiah dan akhlak supaya dapat menjadi teladan ataupun ikutan kepada pelajar. Di samping itu juga rasa tidak hormat dan tidak percaya dan tidak yakin dengan kepimpinan di dalam sebuah organisasi pendidikan. Adalah kerana ada kes semestinya masyarakat ni hilang dah rasa hormat, hilang rasa percaya. Tak macam mana kita nak letakkan satu kepercayaan ataupun satu amanah sekiranya orang yang kita nak letak satu tanggungjawab tu khianat kepada tanggungjawab. Mestilah kita pun rasa ada ragu-ragu tau. Mungkin sekali ataupun mungkin kita katakan dalam proses contoh dalam proses kajian ataupun dalam proses siasatan, mungkin kita tak boleh nak kata dia tu 100% bersalah lagi, tapi sedikit sebanyak dia memberikan satu impak lah kepada masyarakat terhadap profesi guru. Okey, yang seterusnya kita pergi berlakunya pertelingkahan antara pihak atasan dan pihak bawahan. Itu antara kesan-kesan negatif lah. Kesan-kesan negatif sekiranya berlaku penyelewengan wang di dalam kalangan guru. Okey. Kita pergi kepada isu yang disentuh, isu yang berikutnya, iaitu isu dengan isu gangguan seksual yang berlaku di sekolah. Ini dalam petikan akhbar diterbitkan 10 Mei 2021 baru lagi. Dia seorang pelajar memfailkan saman terhadap seorang guru yang menjadikan bahan seksual itu sebagai jenaka ataupun gurauan di dalam kelas. Itulah timbul baru-baru ni. Menurut akhbar yang dilaporkan, guru itu menjadikan bahan jenaka, guru itu menjadikan seks itu sebagai bahan jenaka di dalam kelas. Seterusnya pelajar itu merasakan tidak puas hati dan melaporkan perkara ini kepada pihak yang bertanggungjawab lah. Ain berkata rombakan dalam sistem pendidikan perlu kerana apa yang berlaku kepada dirinya memperlihatkan pelajar perempuan terdedah kepada kemungkinan gangguan seksual di sekolah yang sebahagian besar tidak dilaporkan kerana kekangan saluran.
Mengambil contoh ancaman rogo daripada rakan sekelasnya sebelum ini, Ain berkata mentaliti seumpama ini disebarkan kepada pelajar lelaki dan ini menjadikan mereka mangsa institusi pendidikan. Okey. Menurut akhbar laporan Metro, isu jenaka rogo di sekolah perlu tindakan tegas. Ini menunjukkan bahawa perkara jenaka rogo ini bukanlah perkara yang remeh-temeh. Ia perlu kepada satu akta yang perlu diambil, tindakan tegas yang perlu diambil terhadap guru yang menjadikan bahan seksual ini sebagai bahan jenaka. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun, beliau berkata, perkara itu dipandang serius dan tindakan sedemikian adalah perbuatan yang tidak profesional. Dalam apa jua situasi sekalipun, perkara sedemikian tidak seharusnya dijadikan bahan jenaka kerana perbuatan rogo itu adalah perbuatan jenayah yang sama sekali tidak wajar menjadi satu gelakan kepada anak murid. Tambahan lagi, undang-undang anti ganggu seksual juga sedang digubal dalam penelitian akhir pihak kerajaan untuk memastikan penguatkuasaan akta dan peraturan yang lebih baik dapat dilaksanakan. Itu antara kata-kata Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat lah. Beliau memandang serius terhadap isu yang dimakitkan ini. Pendapat saya, seorang guru itu adalah, kalau kita tengok di mata pelajar, guru itu sebagai seorang yang pelindung ataupun tempat untuk pelajar bercerita benda-benda yang kebiasaannya mereka tidak cerita kepada ibu bapa di rumah. Itulah antara juga tanggungjawab guru untuk mendengar rintihan masalah pelajar, dan sekiranya guru tersebut meletakkan satu persepsi kepada pelajar, iaitu apabila pelajar itu mendapati bahawa karakter perwatakan guru itu melambangkan ke arah yang negatif, semestilah pelajar itu mempunyai satu barrier ataupun satu hadan untuk bercerita dan berkongsi masalah. Dan sepatutnya guru tersebut tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan jatuhnya maruah seorang guru. Mungkin niat guru itu hanya menjadi hanya gurauan ataupun benda gelakan, tapi impaknya ataupun implikasinya, maruah seorang guru itu akan tercela dan kredibiliti guru itu juga akan tercela. Itulah bahayanya sekiranya bergurau tidak kena pada tempat dia. Bagi saya cukup tidak setujulah guru yang menjadikan satu bahan atau menjadikan seks itu sebagai bahan jenaka. Tambah-tambah pelajar yang bercampur jantina dalam kelas tu ada pelajar perempuan dan ada juga pelajar yang lelaki. Kerana itu apabila kita menjadikan bahan yang serius itu sebagai bahan jenaka, dan maka hilanglah dalam kalangan pelajar itu sifat untuk menuntut ilmu ataupun sifat menghormati ilmu tersebut. Dia menjadikan ilmu ataupun mata pelajaran itu jadi bahan yang untuk gelakan sahaja, bukan untuk sebagai kita kata sebagai ilmu yang bermanfaat. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Okey, seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Ustaz Ahmad Maliki. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maliki bin Daud akan membentangkan isu yang wujud dalam kalangan guru, isu semasa tentang guru, iaitu berkaitan tentang kesantunan tingkah laku guru. Okey. Tingkah laku merujuk kepada respon ataupun perbuatan, persembahan dan prestasi seseorang yang dapat dilihat serta diukur setelah mereka menerima rangsangan. Tingkah laku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat. Tidak kira di dalam kehidupan bermasyarakat atau termasuklah sekolah, menurut Aini Ahmad. Okey, isu tingkah laku guru yang berlaku di Malaysia ini
Yang pertamanya, guru bergaduh dengan murid. Ini yang berlaku di Alustar. Guru berada di dewan, dia berkumpul bersama pelajar-pelajar asrama. Dia mencekik dan menendam pelajar daripada tingkatan 4. Ini adalah satu tindakan yang menyalahi etika. Sepatutnya dia bertanggungjawab terhadap pelajar dengan mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar, bersikap adil terhadap setiap pelajar, lepas itu membimbing atau mengajar pelajar tersebut dan menunjukkan satu pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang terbaik kepada pelajar. Okey, seterusnya isu yang kedua berkaitan tentang ponting kerja. Tingkah laku guru yang ponting kerja. Di musim COVID lah ni, banyak isu-isu berkaitan tentang guru yang ponting kerja. Banyaknya tidak disebutlah dalam akhbar. Yang disebut antaranya yang berlaku di SMP Taung Gusi. Guru tidak hadir mengajar selama 7 bulan. Guru tersebut tidak hadir selama 7 bulan menyebabkan pelajarnya merasa ketinggalan ilmu disebabkan tindakan guru yang tidak mengadakan PDP atau PDPR. Ini menyebabkan dia merasa tidak adil lah. Jadi dia pun buat report berkaitan guru tersebut. Okey, seterusnya yang berlaku di Tawau, Sabah, guru besar sendiri, pengetua sendiri yang ponting kerja di awal tahun. Tindakan ini adalah suatu tindakan yang menyalahi profesion keguruan. Sepatutnya pemimpin menjadi pemimpin internasional yang membawa perubahan yang baik kepada sekolah tersebut, menjadi contoh kepada guru-guru lain. Tetapi berlaku sebaliknya. Ini akan menyebabkan guru-guru akan mengambil kesempatan yang sama di atas sikap pengetua tersebut. Hal ini perlu dibendung kerana menyalahi etika keguruan. Okey, seterusnya isu yang ketiga, dendam melampau terhadap murid. Telah keluar dalam utusan Malaysia bahawa murid tahun 3 cedera dipukul oleh guru. Pelajar ni tidak menyiapkan kerja, lalu guru memukul pelajar tersebut sehingga menampakkan kemerahan di lengan dia. Ini berlaku di Alustar. Okey, berlaku di Alustar. Dalam akhbar ini menyatakan cikgu-cikgu tak bersalah kalau nak rotan sebab bagi hukuman mendidik, tetapi ini dah tahap melampau dan teruk. Betul lah, melampau dan teruk lah. Jadi kelakuan ini adalah tindakan yang tidak wajar bagi guru, kerana untuk memberi pengajaran tak ada masalah, tetapi kalau melampau maka tidak elok. Sekiranya untuk merotan hanya diberi kepada pengetua, lalu pengetua akan turunkan kuasa dia kepada guru-guru yang memahami tata cara disiplin. Akhbar ini juga mengatakan saya minta netizen henti kecam cikgu-cikgu lain disebabkan kelakuan tidak bermoral seorang cikgu, namun cikgu-cikgu lain habis tercela. Betul lah. Jadi imej cikgu mudah tercela disebabkan perbuatan cikgu yang lain. Jadi kita semua perlu menjagalah dan memahami etika seorang guru. Dan seterusnya kes mencabul dan salah laku seks seperti yang disebut oleh Ustaz Muhaimi tadi, iaitu berlaku di Kuala Selangor tentang pelajar tingkatan 5 Ain Husniza berkaitan guru yang buat jenaka rogol. Dan ada juga di sini berkaitan isu-isu lain seperti isu di sekolah tu membuat pemeriksaan selalu kepada pelajar perempuan yang datang bulan ataupun datang haid. Jadi ini semua menyalahi standard guru Malaysia. Seterusnya berkaitan kod etika tata silsilah profesion keguruan. Okey, apa yang menyebabkan kes-kes ini berlaku? Kerana guru-guru yang tidak memahami tentang tata susila profesion keguruan. Apa itu tata susila profesion keguruan? Okey, di sini disebut, kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warga negara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan, perseorangan dan prinsip-prinsip negara.
Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tata susila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya. Pertama, dia bertanggungjawab terhadap pelajar. Macam yang pertama tadi, isu yang pertama tadi, guru memukul pelajar, mencekik pelajar, tu dia menyalahi tata susila sebab dia tak jaga keselamatan pelajar tersebut. Okey. Lepas tu yang kedua, kod etika yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa, iaitu menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka, berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. Lepas tu mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, iaitu guru perlu mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara ataupun yang bertentangan dengan rukun negara. Guru perlu memupuk sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing dalam diri pelajar. Lepas tu kena menghormati masyarakat di tempat dia berkhidmat tersebut dan menggalakkan kerjasama dan persahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat, dan berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Nombor 4, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan, iaitu mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan pelajar ataupun ibu bapa, ataupun sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seorang guru. Berusaha dengan sepenuhnya untuk menggunakan tanggungjawab seorang guru. Lepas itu sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan, dan sentiasa bersedia membantu rakan sejawat, terutamanya mereka yang baru dalam profesion keguruan ini. Itulah etika yang perlu dipatuhi oleh guru. Okey, apakah punca masalah isu-isu yang timbul? Punca bagi masalah ini ialah guru kurang kesedaran, tak tahu etika keguruan, dan macam-macam lagi. Guru juga tidak ada skill, tidak ada skill, pengetahuan, kemahiran tertentu mengawal disiplin dalam bilik darjah, dari sikap murid yang tidak hormat akan guru yang mengajar, dan macam-macam lagi. Apa solusinya, penyelesaian masalahnya? KPM perlu mengambil tindakan terhadap guru yang masalah tersebut. Guru perlu diberikan kursus tentang cara-cara mengawal disiplin di dalam kelas atau sekolah agar perkara seperti kerataan akhbar di atas ni tidak berlaku lagi. JKPIBG juga boleh memainkan peranannya dalam menasihati tentang isu-isu yang terdapat. Okey, seterusnya PPD perlu juga selalu memantau dan melihat isu keciciran kenaikan pangkat dan isu-isu lain. Isu kenaikan pangkat mungkin guru-guru dia merasakan dia bekerja lama tapi tidak naik pangkat ataupun gaji yang rendah menimbulkan masalah di sekolah. Jadi PPD perlu memantau juga segi kenaikan pangkat tersebut. Kesimpulannya, daripada semua ini, seorang guru ni terikat dengan kod etika keguruan Malaysia melalui peraturan tata kelakuan dan tata tertib penjawat awam dan Akta SPRM 2009 dalam usaha ke arah melahirkan guru yang berkualiti sebagaimana yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi diharapkan kepada kita semualah dan guru-guru di luar sana supaya kita dapat mengamalkan kod etika yang telah ditetapkan supaya kita ni dipandang mulia oleh semua dan menjadi seorang guru yang profesional dalam memartabatkan profesionalisme keguruan. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nanti send ke Anar. Stok tadi ni, stok